Hai, Assalamualaikum, Cik Abam, Cikebum. Welcome back to my channel. Kepada anda yang baru datang ke dalam channel aku ni, sila tekan butang subscribe. Dan kepada anda yang terus setia ke dalam channel aku ni, terima kasih kepada korang semua. Terima kasih juga kepada korang semua yang tak skip iklan. Banyak-banyak ya. Okey, hari ni aku nak bercerita tentang satu topik ataupun tentang satu isu yang dipandang ringan dan mungkin antara korang yang tak tahu pun tentang isu ni kecuali penduduk tempatan di Langkawi ataupun penduduk-penduduk di sekitarnya. Apa isu yang aku akan cakap pasal hari ni? Penempatan haram penduduk Myanmar di Pulau Langkawi. Betul ke mereka ni dapat my card seperti kita semua? Betulkah mereka ni mendapat kewarganegaraan? Semua ni akan aku kupas dalam video ni. Korang kena tengok sampai habis. Sebelum aku terus menyelusuri kupasan aku pada hari ini, korang kena tahu dulu di manakah terletaknya perkampungan ataupun penempatan haram bagi warga Myanmar ini. Yang pertama sekali, ianya terletak di Kampung Bukit Malut, terletak di Pekan Kuah Langkawi, lebih kurang daripada 20 km daripada Pekan Kuah. Dan asal usul sumber yang aku dapat daripada satu wawancara yang dilakukan oleh Ashraf Awani pada ketika itu pada 2015. Ni dah berapa tahun yang lepas, 5 tahun yang lepas kan, dah 2020. Apa yang aku dapat daripada wawancara tersebut dan apa aku lihat adalah Ashraf Awani telah menemu ramah beberapa orang penduduk kampung sekitar kampung Bukit Malut ni dan kampung sekitarnya untuk mendapat respon dan juga pendapat daripada mereka, dan mereka menyatakan bahawa penduduk asal kampung ini bukanlah sebenarnya daripada pendatang haram. Sebaliknya, mereka yang berbangsa Melayu tetapi yang datang daripada Kelantan, Terengganu, Pahang, yang datang duduk di Kampung Malut ni, tetapi pada zaman Jepun ketika itu mereka diusir keluar dan mereka telah melarikan diri ke Myanmar kerana itu antara negara yang paling dekat. Dan apabila mereka lari ke Myanmar, apabila selesai saja ataupun dah habis peperangan yang ada dekat Langkawi tersebut, mereka telah pulang semula ke Kampung Malut di Langkawi, dan mereka sebenarnya adalah penduduk asal kampung tersebut, bukannya pendatang haram. Ada juga penduduk kampung yang menyatakan bahawa ada pendatang haram yang telah lama kekal di situ namun telah diberikan hak kewarganegaraan kerana mereka telah lama tinggal di situ. Ini antara sesuatu yang mengejutkan pada aku kerana baru-baru ni kisah etnik Rohingya ini telah mencetus beberapa persoalan yang bagi aku agak pelik. Kenapa mereka mendapat kewarganegaraan sedangkan ramai lagi pendatang haram yang tinggal dan bermuasatin di Malaysia tapi tidak pun mendapat even penduduk tetap sekalipun. Baik, aku akan bacakan fakta demi fakta. Kebanyakan mereka yang berada di kampung tersebut digelarkan sebagai Masyarakat Melayu Islam ataupun MIK. Bukan K-Klik ya. Mereka digelarkan sebagai Melayu Islam Kedah. Asalnya daripada Kedah dan pergi ke Myanmar, mereka pulang semula ke kampung tu macam aku cakap tadi, dan 90% di antara mereka melakukan pekerjaan sebagai nelayan ataupun mereka mendapat sumber pendapatan daripada aktiviti nelayan, dan 10% daripadanya ada melakukan aktiviti perniagaan yang lain lah. Ini yang aku dapat daripada sumber Ashraf Awani pada ketika itu. Dan Berita Harian Had 23 Jun 2019 menyatakan mereka telah melakukan tinjauan dan mendapati bahawa hanya banyak rumah-rumah baru telah dibina di situ, dan terdapat juga perkampungan yang agak drastik. Pembinaan rumah yang ada di sekitar kawasan Payi Bakau tersebut lebih daripada 20 km daripada kawasan darat itu sendiri. Jadi mereka ni berumah di atas air macam dekat negeri Sabah dulu. Dan menurut berita dan juga laporan yang dikeluarkan oleh Berita Harian juga, mereka menyatakan bahawa bila melihat daripada drone, situasinya saling tak tumpah seperti di Sao Paulo, Brazil, iaitu penempatan haram untuk pelarian dan juga mereka yang datang ke situlah. Katanya juga Bukit Malut ini kebal daripada tindakan dan juga undang-undang kerajaan Malaysia. Adakah ianya benar ataupun tidak? Korang kena stay dan aku akan terus bercerita tentang kampung ini. Dianggarkan lebih daripada 800 kediaman yang berada di kampung ini. Ianya telah membuka satu lembaran baru ataupun satu perspektif baru di mana kampung ini menunjukkan masalah jenayah yang tinggi dan juga masalah penyalahgunaan dadah yang tinggi di kampung ini, menyebabkan penduduk kampung rasa tidak senang dengan kehadiran pendatang asing dan juga pendatang secara haram ini. Namun korang kena ingat, isu yang aku cuba bawakan pada hari ini dia
agak sensitif kerana mereka dekat kampung tu still ada penduduk asal dan masih lagi ada penduduk yang datang dan telah tinggal secara lama, dan ada juga pendatang yang baru. Dia ada 3 kelompok penduduk yang duduk di situ. Jadi tak adil untuk aku cakapkan ianya adalah perkampungan Rohingya. Adil kerana masih ada lagi MIK tadi, Melayu Islam Kedah tadi, keturunan mereka masih lagi ada tinggal di situ dan mereka adalah penduduk asal kampung itu. Dan tak adil juga untuk aku cakap itu adalah kampung untuk MIK saja, kerana masih ada pendatang-pendatang yang baru datang dan membuat tempat tinggal di situ. Dan mengapakah penduduk tempatan menyatakan mereka sebenarnya mendapat IC dan juga kewarganegaraan? Ini yang telah dilaporkan oleh Berita Harian. Memang terdapat sesetengah daripada penghuni di kampung tersebut yang merupakan bukan warga negara, tetapi mereka datang sebagai pendatang, tapi mereka mempunyai IC dan juga kad warganegaraan, my card macam kita semua tu. Tetapi penduduk di situ berkata mereka tidak pergi ke pejabat pendaftaran untuk mendaftar seperti mana kita mendaftar kelahiran dan juga ingin menukar IC dan kematian dan sebagainya. Sebaliknya, Jabatan Pendaftaran Negara turun sendiri dan berikan kad pengenalan kepada mereka. Agak seperti udang di sebalik batu dan ada agenda tersendiri ke di situ? Aku tak pasti kesahihannya. Ini adalah laporan dan juga berita yang aku terima daripada Astro Awani dan juga Berita Harian. Disebabkan terlalu ramai penduduk yang tinggal di situ, kawasan itu menjadi sangat kotor kerana mereka membuang sampah. Ya, sebab kawasan itu adalah kawasan Payi Bakau. Mereka membuang sampah keluar rumah. Ianya ibarat membuang sampah ke dalam laut sebab ianya adalah kawasan Payi Bakau. Jadi sampah-sampah itu tersangkut di akar-akar pokok Payi Bakau dan mencacatkan pemandangan di kampung tersebut dan menimbulkan rasa kurang senang dan juga bau yang tidak menyenangkan. Pada laporan tersebut, wartawan Berita Harian juga cuba untuk menghubungi pengarah Jabatan Imigresen Malaysia iaitu JIM. Tuan Zuhair Jamaluddin berkata mereka tiada hak untuk memperkatakan tentang penduduk yang tinggal di Kampung Malut, Bukit Malut itu. Sebaliknya menyatakan bahawa penduduk tersebut rata-ratanya mempunyai kad UNHCR dan yang bertanggungjawab adalah MKN ataupun Majlis Keselamatan Negara. Jadi agak kenapa ya? Kenapa yang kata tak boleh ada kenakan tindakan semua ni? Seperti macam ada sesuatu yang tak kena di sini. Jadi selepas berita ini ataupun laporan ini dikeluarkan oleh Berita Harian, pada 25 hari bulan, Berita Harian menyatakan bahawa mereka telah menemu bual Tun Dr. Mahathir pada ketika itu, dan Tun Dr. Mahathir pernah berkata supaya mereka perlu teliti rancangan untuk memindahkan kampung Bukit Malut itu ke tempat yang lain bagi memastikan masalah setinggan dan juga perumahan yang tidak terbendung ini boleh diatasi. Jadi Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa kita perlu teliti kerana yang nak keluarkan duit untuk buat rumah tu kerajaan. Mereka penduduk kampung itu sebenarnya bekerja sebagai nelayan dan juga setengah daripada mereka membuat kereta sewa semua. Mereka tak mampu untuk beli tanah dan mereka tidak mampu untuk bayar untuk beli rumah ke apa. Mereka hanya bekerja untuk meneruskan hidup mereka. Namun dakwaan penduduk kampung menyatakan bahawa mereka mempunyai pendapatan yang lagi tinggi sebab mereka adalah nelayan yang menangkap sotong semua. Malah ada penduduk kampung yang mendakwa mereka mendapat pendapatan lebih daripada 10,000 untuk setiap satu rumah sebulan. Betulkah? Ini persoalan yang aku tujukan untuk korang semua. Dan lanjutan daripada apa yang dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir itu, beliau juga pernah menyatakan bahawa beliau cadangkan untuk perpindahan penduduk ini sebelum ini, penduduk dekat Kampung Malut ni sebelum ni, dan cadangan itu dipandang serong oleh penduduk tempatan kerana penduduk tempatan sendiri menyatakan bahawa kenapa mereka yang datang daripada luar dan juga warga bukan daripada Malaysia ini boleh dapat rumah sedangkan kami rakyat Langkawi itu sendiri tak dapat rumah. Dan ada betulnya di situ. Dan Dr. Mahathir kata kalau nak buat sesuatu keputusan untuk memindahkan mereka perlu teliti dan menjaga sensitiviti rakyat tempatan di sekitar area Langkawi itulah. Apakah kesan kepada ekonomi di situ? Penduduk kampung juga menyatakan kesan daripada pembukaan perumahan dan juga pendatang tanpa izin yang datang ke kampung Bukit Malut ini telah menyebabkan kebun-kebun mereka diceroboh, tanah-tanah mereka diceroboh, tanah kubur juga diceroboh oleh penduduk yang berada di Kampung Malut. Bukan kesemuanya tapi ada sesetengah, dan penduduk kampung juga memberikan 3 gambaran kepada penduduk Bukit Malut ini. Mereka menyatakan ada kumpulan yang bermasalah, ada kumpulan yang sederhana dan ada kumpulan yang beragama. Dan kumpulan yang beragama
beragama kebanyakannya tiada masalah dengan penduduk kampung, dan daripada penelitian dan pembacaan aku, agak berbeza situasi di antara etnik Rohingya yang berada dan isu yang diperkatakan oleh kita pada hari ini dengan etnik Rohingya yang berada di kampung Bukit Malut itu sendiri ataupun pendatang tanpa izin kampung Bukit Malut itu sendiri. Sebab pertama adalah tiada pertembungan budaya seperti mana yang berlaku di Selayang. Tak ada yang bela kambing dalam rumah tu, tak ada ya, tak ada. Dan kebanyakannya mereka yang tinggal di kampung Bukit Malut ini menggunakan bahasa Melayu, bahasa ibunda kita, dan mereka sangat fasih. Even dialek dia orang tu adalah dialek Kedah, bukannya dialek bahasa Melayu biasa. Dan ada isu pertembungan bahasa, pertembungan budaya dengan penduduk tempatan menyebabkan penduduk tempatan ada yang serasi dengan penduduk kampung tersebut, terutamanya untuk golongan yang beragama tadi. Pengerusi dan Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Langkawi PPIL menyatakan bahawa jumlah keberadaan penduduk Langkawi pada tahun 2008 sebanyak 100,000. Namun angka ini kian meningkat pada masa kini 2019. Pada laporan ini dikeluarkan telah meningkat sebanyak 50,000 menjadikan jumlah keseluruhan penduduk Langkawi 150,000, which is 50,000 tu sangat banyak dan sangat drastik dalam masa beberapa tahun juga. Dan ini adalah punca kepada pertanyaan dan juga soalan rakyat tempatan tentang kewujudan kampung Bukit Malut ini. Sehingga ke hari ini kampung ini masih lagi wujud dan belum ada apa-apa tindakan, dan ramai penduduk kampung berpendapat bahawa penduduk di kampung ini mendapat IC atau MyKad itu kerana pengaruh politik dan juga kepentingan politik individu tertentu. Benarkah perkara ini? Hanya anda yang mampu menjawabnya dan hanya pihak berkuasa yang mampu menjawabnya. Aku hanya memberikan cambahan fikiran kepada korang semua untuk berfikir. Sebenarnya memang ada, memang penduduk dalam interview yang dinyatakan oleh Astro Awani seperti aku nyatakan tadi, memang penduduk tempatan mengaku mereka adalah pendatang daripada luar dan mereka mempunyai IC. Bila ditanya macam mana boleh ada IC, mereka pun tak tahu. Dia macam pelik je, macam ada sesuatu je. Dia rasa macam tu. Dan apakah pendapat aku tentang isu ini? Pendapat aku hanya ada dua, iaitu pertama, situasi berbeza antara etnik Rohingya yang berada di Selayang sekarang dan juga kampung Bukit Malut di Langkawi. Mereka mempunyai dua situasi berbeza kerana di Bukit Malut ini ada percampuran budaya. Jadi disebabkan pencampuran budaya, tiada pertembungan budaya, mereka mampu mengadaptasi hidup mereka dengan kemasyarakatan dan juga masyarakat setempat, berbanding dengan yang ada di Kuala Lumpur, di Selayang dan di banyak-banyak tempat yang lain. Mereka kebanyakannya bekerja di bawah orang lain dan mereka menimbulkan pelbagai masalah sepertinya bela kambing dalam rumah dan juga bela lembu, dan nak bawa kambing naik Grab. Okey. Dan yang kedua adalah mereka yang tinggal di Langkawi ini hanya sebilangan daripada mereka yang membuat masalah dan dilaporkan membuat masalah, dan mereka duduk, macam aku cakap, mereka duduk di antara mereka saja setempat, tidak berterabur di tempat-tempat lain. Berbanding etnik Rohingya yang ada dekat Malaysia sekarang ni, mereka berterabur dekat dalam satu Malaysia ni dan tak tahu pun mereka berada di mana. Kebanyakannya berada di Selayang. Sebab itulah ada ura-ura ataupun voice note yang belum disahkan menyatakan mereka meminta Selayang. Tapi pada pandangan aku, hanya penduduk setempat saja yang tahu situasi sebenar. Dan bila bertanyakan, ada yang berkata A, ada yang berkata B, dan perkara ini sangat susah untuk aku terokai. Dan sumber-sumber yang aku dapat hanya daripada Berita Harian dan juga Astro Awani. Dia tak ada sumber lain yang melaporkan benda ini, menggambarkan macam isu ini agak sensitif untuk diperkatakan di Langkawi itu sendiri. Dan mungkin aku rasakan ada pihak-pihak yang tak senang duduk jika perkara ini terus dilaporkan. Jadi setakat itu saja. Aku mohon pandangan korang semua, siapa yang ada tahu dan juga mengetahui lebih lanjut tentang kisah Bukit Malut di Pulau Langkawi ini, ataupun memang ada pengalaman pergi ke sana ke, sila turunkan komen korang dekat bawah. Aku nak dengar. Dan apakah pandangan anda terhadap isu ini? Aku berikan persoalan semua ini kepada anda semua untuk anda buat kajian. Dan apakah pandangan anda? Macam mana mereka boleh dapat MyKad semua? Itu adalah persoalannya. Dan apakah kesannya kepada penduduk setempat? Aku nak korang jawab dekat dalam komen di bawah. Dan jangan lupa stay safe, stay home. Pada yang lupa nak subscribe tadi, korang boleh subscribe. Dah subscribe tu, korang tekan pula loceng dekat sebelah dia, supaya setiap kali aku upload video, korang boleh tengok video aku tu dengan cepat. Okey, setakat itu saja. Bye. Assalamualaikum.